Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Malam saya ada sedikit keliruan pada bab pembinaan Kaabah. Saya sebut pembinaan Kaabah itu berlaku kerana banjir dan juga terbakar. Saya telah merujuk kembali dan saya mendapati bahawasanya yang sebetulnya ia bakar dulu, lepas tu mari banjir. Mari banjir itu dalam keadaan dinding rapuh, dinding Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dinding Kaabah itu rapuh, lalu dirempuh oleh banjir pula, menyebabkan runtuh Kaabah tu. Baik. Jadi insya-Allah dan orang puang tu asalnya ada seorang perempuan yang membakar bukhur dalam Kaabah. Jadi bila bakar bukhur tu, abu-abu dia tu terkebang kena pada kelambu Kaabah, terbakar Kaabah. Jadi rapuh dinding Kaabah. Mari pula banjir, hancurlah Kaabah. Maka daripada itu dah Nabi SAW diberi amanah untuk mengadili peletakan Hajarul Aswad. Baik, sambung pada hari ini. Al-faslul khamis fi sifati tawadhu'ihi sallallahu alaihi wasallam wa julusihi wattikai. Fasal yang kelima, pada sifat tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan duduknya, wattikaihi dan mengiringnya, berjerenggeng orang Terengganu panggil. Jerenggeng itu ittikak lah. Apakah maksud tawadhu'? Maksudnya merendah diri kepada Allah Ta'ala, merendah diri sesama makhluk sehingga tidak melihat seorang pun lebih baik daripada dia, dan tidak melihat bahawasanya orang lain lebih layak untuk mendapat hak daripada dia. Baik. Qala kana Rasulullah sallallahu wa bisanad muttasil ila imamina al-musannif rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumikum wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashaddan nasi tawadhu'a. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bertawadhu', orang yang paling tawadhu'. Wa askanahum min ghairi kibrin, dan orang yang paling tenang tanpa ada takabur. Wa ablaghahum min ghairi tatwilin, dan orang yang paling banyak balarah pada percakapannya, min ghairi tatwilin, tanpa ada panjang. Maksudnya tidak menyebabkan dengan kata-kata itu jadi orang jadi bosan, tapi siapa maksud. Wa ahsanahum bishra, dan orang yang paling baik senyuman. Maknanya bila pandang tu, terpandang dalam keadaan senang dipandang, tak sakit bila tengok. La yahuluhu syai'un min amri dunya, tidak mengagumi sesuatu pun daripada urusan dunia. Tak ada perkara dunia yang menyebabkan Nabi rasa kagum. Wa kana sallallahu alaihi wasallam mutawadhi'an fi ghairi madallah,
Dan ada Nabi SAW tawaduk tanpa menghina diri. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu mengagungkanku seperti mana orang Nasara, orang Kristian mengagungkan Al-Masih Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Hanya sahaja aku ini hamba Allah Ta'ala, maka katakanlah hamba Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jadi hadis ini seringkali menjadi hujah kepada orang-orang yang marah kepada golongan-golongan yang mengagungkan Nabi. Bila kita puji Nabi lebih-lebih, bila kita selawat Nabi lebih-lebih, dia akan buat hujah. Dia akan sebut, janganlah kamu agung-agungkan Nabi seperti mana kaum Nasara agungkan Isa bin Maryam. Sebenarnya hujah itu silap. Kerana orang Nasara, mereka mengangkat, menjunjung Sayyidina Isa bin Maryam ini sehingga sampai kepada taraf uluhiyah, taraf ketuhanan. Sehingga mengangkat Isa bin Maryam sebagai Tuhan, setara dengan Tuhan, anak Tuhan. Tetapi umat Nabi Muhammad SAW mengangkat Nabi kita bukanlah sampai kepada tahap Tuhan, hanyalah mengangkat taraf Nabi SAW adalah sebaik-baik makhluk. Itu saja. Jadi hujah itu tidak tepat. Tidak ada masalah untuk memuji Nabi secara berlebih-lebihan, tapi janganlah mereka cipta hadis untuk mengagungkan Nabi pula. Itu jadi silap lah pun. Wal itra', apakah maksud itra'? Huwa mujawazatul haddi fil madhi. Itra' itu maksudnya berlebih-lebih. Berlebih-lebih pada sempadan puji-pujian. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yurfa'u anhu an-nas. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah sekejap ni tanda sikit sebab hamba tak tahu. Jadi nanti kita cek dulu. Kita bukan ada baca, tapi kita jadi keliru. Bila keliru kita tawakkuf. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la ya'tihi ahadun min hurrin wala 'abdin. Dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah datang kepadanya seseorang daripada orang yang merdeka ataupun orang hamba, wala amatin dan juga hamba perempuan, wala miskin dan juga orang miskin, illa qama ma'ahu fi hajatih, kecuali Sayyidina Nabi SAW bangun bersamanya menunaikan hajatnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yastakbiru an ijabatil amati wal miskin. Ada Nabi SAW tidak sombong, tidak takabur untuk menerima panggilan al-amah, orang hamba-hamba perempuan, wal miskin dan juga orang miskin. Jadi Nabi SAW bukan pilih. Kalau orang kaya, Nabi pergi ke rumah dia, Nabi terima jemputan. Kalau orang miskin, Nabi tak terima jemputan. Tidak. Nabi tidak keberatan untuk berjalan bersama dengan ibu tunggal, bersama dengan orang miskin. Bahkan Nabi meraihkan mereka. Apabila Nabi nak pergi kepada orang kaya, Nabi naik kuda. Nabi naik kenderaan yang mewah. Apabila Nabi nak pergi kepada orang miskin, Nabi meraihkan. Nabi naik himar, Nabi naik keldai. Ini salah satu bentuk politik. Salah satu bentuk, maksudnya cara pergaulan dengan masyarakat. Janganlah maknanya kita merosakkan hati-hati orang. Kadang-kadang kita naik kereta besar, masuk kepada rumah kampung-kampung, orang kampung akan bunyi, jadi fitnah kepada kita juga. Kata Allah,
Bang habis timan ni banyak-banyak. Nampak macam ada kerja mana. Bila kita naik motor, dia rasa dekat. Rasa lebih dekat dengan kita. Ini akhlak yang perlu ada pada pendakwah. Tanpa menafikan kereta-kereta besar perlu, kereta-kereta mewah perlu untuk kesihatan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukthiru dzikra wa yuqillu al-laghwa. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan zikir kepada Allah Taala, wa yuqillu al-laghwa, dan juga menyedikitkan lagha. Asalnya Nabi memang tak lagha terus. Kerana al-qillah tusta'malu fi nafi syai'i aslan. Kerana asalnya bila sebut kurang ni maksudnya tak ada terus. Wa yutilu as-salata wa yaqsiru al-khutbah, dan memanjangkan solat, memendekkan khutbah. Dan ulama menyebut bahawasanya ini tanda orang tu faqih, orang tu pandai fiqh. Yakni dia panjang semayang, dia bercakap pendek, dia khutbah pendek. Wa kana la ya'nifu wa la yastakbiru an yamshiya ma'al armalati wal miskini wal 'abdi hatta yaqdi lahu hajatah. Dan Nabi tidak keberatan dan tidak juga membesar-besarkan diri an yamshiya untuk berjalan ma'al armalah bersama dengan ibu tunggal, wal miskin wal 'abd hatta yaqdi lahu hajatah, sehinggalah menunaikan baginya hajatnya. Sekecil-kecil hajat Nabi akan urus, Nabi akan tunaikan. Jika tidak mampu, Nabi akan suruh pada orang lain. Bahkan itu tidak mengapa. Apabila kita rasa lekeh, kita rasa rendah, kita rasa jatuh martabat kita dengan sebab kita menguruskan hak orang-orang yang lebih rendah martabatnya. Contohnya bila kait dengan orang miskin, kita rasa rendah saja, kita rasa hina diri kita, maka itu juga termasuk dalam takabur. Wal'iyadu billahi ta'ala. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu katanya, kanatil amatu min ima'i ahli al-madinati la ta'khudhu bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tantaliqu bihi haitsu sya'at. Daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, adalah seorang amah. Amah ini asalnya maksudnya hamba perempuan. Sebab tu saya kurang bersetuju dengan penggunaan amah terhadap orang gaji. Orang gaji di Malaysia, lebih baik kita guna orang gaji. Amah ini asalnya ialah hamba perempuan. Bukan juga dalam makna lain diguna untuk orang tua. Suatu ketika salah seorang daripada orang tua ahli Madinah, la ta'khudhu bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tantaliqu bihi haitsu sya'at. Jadi dia mengambil tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tantaliqu bihi haitsu sya'at, dan dia berjalan di heret Nabi itu ikut dia nak pergi mana. Wa an Anas aidan radhiyallahu ta'ala anhu. Di sini ada kau masuk Nabi pegang tangan juga orang puan. Boleh takwil lagi, kemungkinan Nabi tolong dia, Nabi ikut dia, dan Nabi berjalan seiringan dengan dia, sehingga mana-mana dia nak pergi, mana-mana dia nak minta tolong, dia berjalan bersama dengan orang perempuan tadi. Wa an Anas aidan radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, bahawasanya perempuan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat lahu, lalu perempuan itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innali ilaika hajah, sungguhnya aku ada hajat denganmu. Faqala, lalu Nabi bersabda, ijlisi fi ayyi turuqil madinati syi'ti ajlis ilaiki, duduklah pada mana-mana jalan di Madinah. Ajlis ilaiki, saya akan duduk dengan kamu, aku akan pergi kepada kamu, aku akan tanya kepada kamu untuk menguruskan urusan kamu. Boleh duduk di mana-mana yang tidak mendatangkan kesusahan dan tidak menyebabkan kepada fitnah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shalla bin nasi al-ghadata aqbala alaihim biwajhi faqala hal fiikum maridun a'uduh
Ada Nabi SAW apabila solat dengan manusia, dengan sahabat-sahabat sembahyang subuh, aqbala alaihim, Nabi akan berpusing ke belakang, berpaling ke belakang, biwajih, dengan mukanya. Faqala, dan Nabi berkata, Nabi bersabda, hal fikum maridun a'uduh, adakah di kalangan kamu ada orang sakit aku nak ziarah? Fa in qalu la, qala fa hal fikum janazatun atba'uha. Kalau lah sahabat-sahabat kata tak ada orang sakit ya Rasulullah, Nabi akan tanya pula, fa hal fikum janazatun atba'uha, ada jenazah tak aku nak ikut, aku nak turut? Fa in qalu, jika sekiranya mereka kata la, kalau sahabat kata tidak, tak ada dah, qala, Nabi akan sebut, man ra'a minkum ru'ya yaqussuha alaina, siapa-siapa mimpi semalam, boleh cerita. Ini ghalib ahwal Nabi SAW. Kebanyakan daripada perangai Nabi SAW, tanpa menafikan selepas daripada subuh, Nabi baca wirid. Nabi baca wirid. Baik. Dan Nabi SAW tanya, siapa ada mimpi, cerita. Supaya Nabi boleh tafsir. Kata Ibn Hajar, di sini maksudnya sunat ceritakan mimpi-mimpi selepas daripada subuh, selepas daripada berpaling daripada solat, selepas daripada solat, selepas daripada wirid, cerita. Dah. Kata Imam Al-Muhalla, mentadbirkan mimpi selepas daripada subuh adalah waktu yang paling aula, kerana menjaga bagi pemilik mimpi itu sendiri, dia jadi mudah ingat, tak jauh, tak jadi lupa. Tapi moleknya kepada orang-orang yang baiklah kita cerita. Dan orang-orang yang pandai. Orang yang tak pandai, tak ada manfaat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yajlisu 'alal ardi. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas bumi. Sayyidina Muhammad ibn Sirin, dia boleh tafsir mimpi kerana beliau bermimpi berjumpa dengan Nabi Yusuf dan Nabi Yaqub, serta juga Nabi Ishaq. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad ibn Sirin ni kata kepada Nabi Yusuf, berikan aku ilmu yang Allah beri kepada kamu. Akhirnya dia pandai takbir mimpi. Dan takbir mimpi walaupun telah dibukukan kitabnya, dia bukan ilmu yang lazim gitu. Bukan mimpi ada ular lazim kena sihir. Bukan mimpi terjun bangunan lazim ada gangguan. Tapi biasanya ghalibnya begitu. Biasalah tu mesti bunyi-bunyi hong. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yajlisu 'alal ardi. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas bumi. Tanpa ada pelapik, tanpa ada tikar. Punggung Nabi tu sterik kepada tanah. Wa ya'kulu 'alal ardi, dan makan juga di atas tanah. Yang tanpa ada meja. Ini nak menunjukkan bahawasanya supaya kita ni bermudah-mudah dalam bab dunia. Maksudnya kita mudahkan urusan. Jangan cerewet. Nak makan kena ada meja, kena ada kapet. Gitu. Wa ya'taqilu syata, dan memerah susu kambing. Wa yujibu, asalnya wa ya'taqilu syata ni duduk di bawah kambing lah. Duduk di bawah kambing untuk perah susu tu. Wa yujibu da'watal mamluki ala khubzi syair, dan menjawab, menerima seruan al-mamluk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan hamba, ala khubzi syair, untuk makan khubzi syair, roti daripada barley. Jadi mamluk ni asalnya hamba. Maka hamba ni dilarang untuk buat makanan dengan harta tuan dia, tanpa izin tuan dia, jemput orang. Maka dipahami di sini kemungkinan
Al-mamluk hamba ni diutus oleh tuan dia, suruh Nabi mari makan bersama dengan tuan dia. Makan tu pula makan roti bali. Maka sallallahu alaihi wasallam ya'udu mardal masakin. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi orang-orang miskin yang sakit. Alladzina la yu'bahu lahum, yang tidak diberi perhatian bagi mereka. Wa yakhdumuhum binafsihi, dan Nabi berkhidmat kepada mereka. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan selepas daripada kematian Nabi, kewafatan Nabi, Sayyidina Abu Bakar terus apa yang dibuat oleh Nabi. Bersih rumah, basuh baju, masak makanan. Ini diperakui Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad oleh Sayyidina Umar sendiri. Baik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yujibu man da'ah, dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima jemputan orang yang ajak, orang yang seru. Orang jemput Nabi, Nabi pergi. Min ghaniyyin aw faqir, sama ada orang kaya ataupun orang miskin. Nabi tak pilih. Oh, orang kaya makan sedap aku pergi. Oh, orang miskin aku tak pergi. Ada gitu. Aw syarifin, ataupun orang mulia. Wala yahtaqiru ahadan, dan Nabi tidak memperkecilkan, menghina walaupun seorang. Firman Allah Ta'ala, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan rendah dirilah kepada orang yang mengikut kamu daripada orang yang mukmin. Maka sallallahu alaihi wasallam yujibu ilal walimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima jemputan walimah. Jemputan makan. Walimah ini ialah makanan jamuan kesyukuran perkahwinan lah. Wa yashhadul janaiz, dan Nabi datang solat jenazah. Bahkan juga Nabi hadir untuk menyimpan jenazah itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'ti du'afa al-muslimin wa yazuruhum, dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam melawat orang-orang yang lemah daripada orang Islam. Wa yazuruhum, dan menziarahi mereka pada tempat mereka, pada rumah mereka. Wa ya'udu mardahum, menziarahi orang sakit. Wa yashhadu janaizahum, dan juga hadir jenazah mereka untuk solat dan juga simpang. An Anas radhiyallahu taala anhu qala, dan daripada Anas radhiyallahu taala anhu katanya, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi orang yang sakit. Wa yashhadul janaiz, dan juga hadir kepada jenazah. Wa yarkabul himar, menunggang himar. Menunggang himar. Jadi Jarir pernah dia sakit, Nabi dan Abu Bakar hadir ziarah dia naik himar, tak pakai kopiah, dan tidak berkasut. Setengah ulama kata sunat ziarah orang sakit ini tidak memakai selipar, kan Nabi berbuat sedemikian rupa. Tapi tengok zaman sekarang ni, macam tak sesuai pula. Kalau rumah tu tak ada benda-benda yang menyakitkan, tak apalah. Wa yujibu da'watal abdi, dan menerima jemputan hamba. Wa kana yauma Bani Quraidah, dan ada pada hari Bani Quraidah, di zaman Bani Quraidah, pada masa ketika mana Quraidah ala himarin, Nabi menunggang himar, Nabi menunggang keldai, makhtumin bihablin min lif, yang diikat pada hidungnya, tali kekalnya itu dengan tali yang diperbuat daripada pelepah kurma. Bukan tali yang mahal. Dahlah naik tunggangan yang murah, himar. Cerita himar ni kok naik motor ataupun naik kereta kacir. Lepas tu pula tali kekalnya itu pula tali kekal yang murah harganya. Bukan tali kekal mahal. Jadinya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad memang betul-betul murah kenderaan. Wa alaihi ikaf, dan di atasnya ada ikaf, pelana keldai. Wal khitamu az-zimam, maksud khitam tu apa? Az-zimam, tali kekang. Wal ikaf al-barza'ah, ikaf tu maksud barza'ah, tempat duduk atas himar. Wa an Anasin aidan, kalau atas belakang kuda dipanggil sarjun, kalau di atas himar dipanggil barza'ah. Wa an Anasin aidan radhiyallahu ta'ala anhu kana, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yud'a ila khubz sya'ir,
Nabi SAW dia ajak untuk makan roti daripada barli. Wal ihalatis sanikhah, yang dicicah dengan minyak yang berbau. Minyak itu bau sebabnya lama sangat. Bukan maknanya orang ajak pergi KDFC baru pergi. Orang ajak pergi kedai-kedai kopi, kedai-kedai minum-minum ABC tak pergi. Nak makan mewah semua. Fayujibu, Nabi terima. Walaqad kana lahu dir'un 'inda yahudiyyin fama wajada ma yafukkuha hatta mat. Dan ada Nabi SAW memiliki satu perisai yang mana digadai dengan Yahudi. Fama wajada ma yafukkuha, Nabi tidak ada duit untuk menebusnya hatta mat, sehinggalah Nabi meninggal. Wal ihalatus sanikhah, apa maksud ihalah sanikhah? Dalam satu riwayat, az-zanikhah wa hiya ad-duhnul mutaghayyirur rihi min tulil mukthi. Maksudnya ialah minyak yang berubah baunya kerana lama disimpan. Wa an Anas aidan radhiyallahu taala anhu qala, daripada Anas juga radhiyallahu taala anhu katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau uhdiya ilayya qura'un laqabiltu, kalau dah diberi hadiah kepada aku qura'un. Qura'un ni ialah kaki. Kaki kambing, kaki lembu. Laqabiltu, aku akan terima. Walau du'itu alaihi la ajabtu, kalau aku dijemput untuk makannya, aku pergi. Aku terima jemputan tu. Wa anhu aidan, daripadanya juga qala, Nabi bersabda, daripada Anas bin Malik juga kata Anas, hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahlin rasin. Nabi buat haji di atas kenderaan rahlin, tunggangan rasin yang lama. Wa alaihi qatifatun la tusawi arba'ata darahim, dan diletakkan kain lapik itu yang mana maksudnya kenderaan lama ni pelana unta yang lama. Pelana unta yang lama. Wa alaihi qatifah, di atas pelana itu ada kain la tusawi arba'ata darahim, yang tak sampai pun nilainya 4 dirham. Murah sangat. Faqala, lalu Nabi bersabda, Allahumma ij'alhu hajjan la riya'a fihi wa la sum'ata. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah ianya satu haji yang bukan riak, yang tidak ada riak padanya. Wala sum'ah, dan juga tidak ada sum'ah. Sum'ah ini buat satu perkara untuk didengar oleh manusia, untuk jadi masyhur, lalu dimuliakan. Itu perkara yang tidak baik. Wal qatifah kisa'un lahu khamlun. Qatifah itu maksudnya kisah kain, lahu khamlun, ada jahitan-jahitan di hujungnya. Hadza wa qad futihat alaihi al-ardu. Ini yang dibuat oleh Nabi. Wa qad futihat alaihi al-ardu, dalam keadaan Nabi dibukakan kepadanya khazanah-khazanah dunia. Khazanah-khazanah bumi, maksudnya diberikan kemewahan. Nabi diberi, tapi Nabi buat begitu. Wa ahda fi hajihi dzalika mi'ata badanah, dan juga Nabi berkorban di dalam hajinya itu 100 ekor unta. Allahu akbar. Walamma futihat alaihi Makkah, dan tak kala dibuka Mekah, wa dakhalaha bi juyushil muslimin, dan Nabi masuk kepada Mekah dengan tentera-tentera Islam. Taqta'a ala rahlihi ra'sah, Nabi menundukkan kepalanya, hatta yakada yamassu qadimata, sehingga hampir-hampir kepala Nabi itu kena pada hujung pelana unta. Tawadhu'an lillahi ta'ala, kerana tawadhu'. Maf'ul li ajlih, lillahi ta'ala, tunduk tu sampai hampir-hampir kena pada pelana unta. Nak sebutnya tawadhu'. Wa kana sallallahu, sedangkan ketika itu Nabi buka apa dia tu, buka
Mekah, Fathu Mekah. Boleh je Nabi nak berjalan secara sombong, nak berjalan secara gah. Sebab menang kan? Tak, Nabi tawaduk. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yarkabu ma yumkinuh. Nabi naik apa yang Nabi boleh. Apa yang ada Nabi naik. Tak cerewet. Famarratan farasa. Kadang-kadang naik kuda. Wa marratan ba'ira. Kadang-kadang naik unta. Wa marratan baghlatan. Kadang-kadang naik bagal. Bagal kacuk. Himar keldai dengan kuda. Wa marratan himara. Kadang-kadang naik himar. Wa marratan yamshi rajilan hafiyah. Kadang-kadang Nabi berjalan dalam keadaan berkaki ayam. Bila rida'in wala qalan suah. Bila rida'in wala qalan suah. Tanpa memakai ridak dan qalan suah. Maksudnya ialah tidak memakai kopiah dan juga tidak memakai ridak kain ni. Jadi maksudnya tidak pakai perhiasan. Tidak pakai perhiasan. Liya'ud al-marda fi aqsal Madinah, untuk menziarahi orang sakit di ujung kota Madinah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yarkabul himara urya, menunggang unta dalam keadaan urya, tidak ada pelana. Laisa alaihi syai', tidak ada sesuatu pun di atas. Wa rakiba sallallahu alaihi wasallam al-farasa musrajatan taratan, dan Nabi menunggang farasa, kuda, musrajatan, dalam keadaan berpelana, taratan, kadang-kadang. Wa uryanatan ukhra, kadang-kadang Nabi naik kuda pun tak ada pelana. Wa kana yajri biha fi ba'dil ahyan, dan kadang-kadang Nabi naik kenderaan dengan laju, yakni laju bawa tu pacu tunggangan dengan laju. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yakhruju ila al-'id masya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan keluar untuk sembahyang raya masya, dalam keadaan berjalan kaki. Wa yarji'u masya, dan juga balik dalam keadaan berjalan kaki. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatawakka'u idza masya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai tongkat apabila berjalan. Dan pakai tongkat ini sunat apabila kita naik umur 40. Wa kana sallallahu wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa birakibin baghlin wala birzaunin. Daripada Jabir radhiyallahu ta'ala anhu katanya, datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku tanpa Nabi menunggang baghal wala birzaunin, dan juga tidak menunggang kuda, tetapi jalan kaki lah. Maka sallallahu alaihi wasallam yurdifu khalfahu 'abdahu aw ghairah. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggang, membonceng di belakangnya itu abdahu, hambanya, aw ghairahu, ataupun orang lain. Dan Imam Ibn Hajar ada buat tulis kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada lebih 30 orang yang pernah menunggang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taratan yurdifu khalfahu wa qaddamah, dan kadang-kadang membonceng orang di belakang. Wa qaddamah, dan kadang-kadang Nabi letak orang tu di depan. Wa huwa fil wasat, dan Nabi di tengah. Walamma qadima sallallahu alaihi wasallam Makkah istaqbalahu Ughailimatu bani Abdul Muttalib. Dan ada tak kala Nabi sampai ke Mekah, istaqbalahu Ughailimah, disambutnya Ughailimah, kanak-kanak Bani Abdul Muttalib, daripada Bani Abdul Muttalib. Fahamala wahidan baina yadayhi, Nabi angkat salah seorang daripada mereka duduk depan. Wa akhara khalfah, Nabi letak pula di belakang. Wa an Qais bin Sa'd bin Ubadah
radhiyallahu taala anhuma, daripada Qais bin Sa'd bin Ubadah radhiyallahu taala anhuma, katanya, zarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menziarahi kami. Falamma arada linsurafa, maka bila Nabi nak pulang, qarraba lahu Sa'dun himaran watta'a alaihi biqatifah. Nabi mendekatkan padanya Sa'd mendekatkan pada Nabi himaran, seekor himar. Watta'a yang diletakkan di atasnya qatifah, dengan pelana. Farakiba sallallahu alaihi wasallam, Nabi menunggang. Thumma qala Sa'd, kemudian Nabi berkata kepada Sa'd, ya Qais ishab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Qais, temankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mai naik tak? Duduk belakang. Gitu. Nabi ajak naik sama. Qala Qais, kata Qais. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irkib. Kata Qais, Nabi sabda lagi, naik. Irkab, sila irkab. Fa abaitu, maka aku pun menolak. Faqala, lalu Nabi sabda, inna imma antarkab wa imma antansarif. Sama ada mu naik atas belakang ni ataupun mu balik. Fansaraftu, maka aku balik. Ini dalil boleh naik binatang yang mampu dinaik. Wa fi riwayatin ukhra, dan dalam riwayat lain, irkab amami, duduk di hadapan aku, naik bersama aku depan ni. Fa sahibud dabbati aula bi muqaddamiha. Empunya kereta, empunya tunggangan lebih layak duduk di depan. Wa fil mawahib, dalam mawahib ala duniyah, anil muhibbi at-Tabari, annahu sallallahu alaihi wasallam rakiba himaran uryan ila Quba. Bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggang seekor himar yang tiada pelana ke Quba. Wa Abu Hurairah ma'ahu, dan Abu Hurairah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, katanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, ahmiluk. Wahai Abu Hurairah, nak naik bersama tak? Qala ma syi'ta ya Rasulullah. Kata Abu Hurairah, apa yang kamu kehendak ya Rasulullah. Maksudnya, buatlah apa yang kamu kehendak. Qala irkab. Nabi kata naik sama. Fa wathaba Abu Hurairah liyarkab falam yaqdir. Abu Hurairah pun melompat di atas tunggangan itu, falam yaqdir, dan dia tak mampu. Fastamsaka bi Rasulillah, maknanya goyang-goyang naik atas tu, tak mampu nak naik atas. Fastamsaka bi Rasulillah, Nabi pegang pada Nabi, pauk pada Nabi. Fa waqa'a jami'an, Abu Hurairah dengan Nabi pun jatuh, rebong atas bawah. Thumma rakiba sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi tunggang balik. Thumma qala, ya Abu Hurairah ahmilu. Nabi kata balik, nak naik, nak kedak naik bersama dengan aku. Qala ma syi'ta. Apa yang kamu kehendak, buatlah. Ya Rasulullah. Faqala, Nabi kata, irkab, naik. Falam yaqdir Abu Hurairah ta'ala zalik. Abu Hurairah pun tak mampu nak naik. Fata'allaqa, dia bergantung pada Nabi, pauk pada Nabi. Fawaqa'a jami'an, jatuh berdebak pula Nabi dengan Abu Hurairah. Faqala ya Abu Hurairah ahmiluk. Lalu Nabi kata lagi, wahai Abu Hurairah, nak menunggang sama dengan aku tak? Faqala la. Abu Hurairah kata tak. Walladhi ba'athaka bil haqqi la ramaituka salisan. Demi Allah, tidak. Demi Allah yang mana membangkitkan aku dengan hak, tidaklah aku menjatuhkan kamu buat kali ketiga. Jatuh Nabi. Wa dzakara Tabari aidan, menyebut oleh Tabari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin wa amara ashabahu bi islahi syatin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat-sahabatnya bi islahi syatin, dengan sembelih seekor kambing. Faqala rajulun, lalu berkata seorang lelaki, ya Rasulullah, alayya dhabhuha, aku akan sembelihnya. Faqala akhar, ya Rasulullah, alayya salkhuha. Orang lain pula kata, ya Rasulullah, biar aku lapar. Waqala akhar, kata orang lain pula, ya Rasulullah, alayya tabkhuha, aku masak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sabda,
alayya jam'ul hatab. Aku akan kutip kayu api. Faqalu ya Rasulullah nakfikan amal. Lalu mereka sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, cukuplah kami buat kerja. Faqala, Nabi bersabda, qad alimtu annakum takfuni. Aku tahu kamu semua akan buat. Walakin akrahu an atamayyaza alaikum. Tetapi aku tak suka untuk berbeza-beza di atas kamu. Maksudnya aku tak suka, aku lebih. Aku tak buat kerja, nampak lebih, aku nampak lain aku seorang. Nak sama macam kamu. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yakrahu min 'abdihi an yarahu mutamayyizan baina ashabihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka hambanya, tidak suka daripada hambanya yang melihatnya mutamayyizan, berbeza baina ashabihi, di antara sahabat-sahabatnya. Waqala fi Syifa, kata qadiyah dalam Syifa, an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu aidan, daripada Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu katanya, wafada wafdun Najasyi, datang rombongan daripada Najasyi, raja Habsyah. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhdumuhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun melayang mereka, berkhidmat pada mereka. Faqala lahu ashabuh, berkata sahabat-sahabatnya, nakfika, biar padahlah, biar kamilah buat kerja. Qala, kata Nabi SAW, innahum kanu li ashabina mukrimin. Sesungguhnya mereka kepada sahabat-sahabat kami berbuat baik. Dulu masa Islam dakwah, orang hijrah ke Habasyah, Najasyi buat baik pada sahabat-sahabat aku. Wa ana uhibbu an ukafi'ahum, aku suka untuk membalas balik budi mereka. Habis itu kita sambung semula pada hari, insya-Allah, hari Jumaat akan datang. Biiznillah ta'ala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati wa hafizna bit taqwa istiqamah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi